أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانشر علينا من غضائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Sambungan yang telah lalu, iaitu berhubung tentang air. Air ini banyak manfaatnya, dan bahagian air sudah saya nyatakan pada siri yang pertama. Kerana air ini merupakan asas untuk kebersihan kehidupan. Bikhuslah, membasuh segala segala najis, sama ada perkara-perkara yang kotor, ada najis ataupun kotor, benda bersih tapi kotor, memerlukan seperti pakaian, perlu dibasuh. Dia memerlukan air. Yang saya nyatakan telah lalu, air yang dari sumber ialah punca yang daripada hujan yang Allah turunkan daripada langit. Dan air itu ada yang bertakung di perigi, di tempayan, dan di sungai, di lautan, Jadi air ini berpunca sebenarnya selain daripada air yang daripada Allah kurniakan daripada hujan. Air juga datangnya daripada air mata air, Begitu juga Allah telah mencipta lautan, sungai, Semuanya adalah sumber daripada kita mendapatkan air. Jadi nak cerita sekarang, air ini adalah sangat berguna untuk menjadikan satu syarat bagi amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Puncanya ialah air merupakan syarat bagi orang menggunakan air wuduk ini. Wuduk ada kadang dia sunat, wuduk ada kadang makruh, wuduk ada kalanya wajib, Jadi wuduk ni ataupun membasuh segala najis, sama ada najis iaitu najis mughalazah, najis mutawassitah, najis muhaffafah. Kalau najis muhaffafah mudah, iaitu najis yang ringan, yang datangnya daripada iaitu najis seorang kanak-kanak lelaki yang berusia lingkungan 2 tahun ke bawah. Itu cukup dijirus dengan air saja. Manakala najis mutawassitah, ia membersihkan, memerlukan dengan kebersihan yang betul, iaitu seperti najis tahi, air kencing lelaki ataupun perempuan yang dewasa, ataupun najis daripada binatang-binatang, Jadi banyak najis ini, ataupun daripada darah, najis daripada darah. Artinya najis ini berbagai-bagai, Itu najis mutawassitah. Pelaksanaannya adalah dibasuh menggunakan, pertama di sebagusnya kita menggunakan benda yang wangi seperti sabun, beris atau apa sajalah, nama-nama sabun yang ataupun Dettol ke apalah, mana-mana yang boleh menghilangkan bau najis tersebut. Itu najis mutawassitah. Manakala najis mukhalazah, itu najis yang berat, seperti atau bangkai, bangkai binatang mukhalazah seperti babi, anjing. Itu najis yang berat, dinamakan mukhalazah. Dia tak cukup digunakan dengan air saja, kena sekali menggunakan tanah. Kita basuh dengan tanah dulu, selesai, barulah kita basuh dengan air 7 kali. Itu pun adalah perkara-perkara yang sebabnya terkena daripada najis mughalazah. Kalau binatang tersebut langsung tidak boleh pakai,
babi dan anjing itu langsung tak boleh pakai. Air liurnya ke, air kencingnya ke, ataupun najis daripada duburnya ke, maka kalau dia dinamakan najis mughalazah, tidak boleh pakai langsung, tak boleh digunakan. Misalnya ada di antaranya cantik, ya, kasut yang dibuat daripada kulit babi misalnya, khinzir, maka tetap najis. Walau disamak macam mana pun tidak boleh, kerana dia bukan, ya, bukan najis mutawassitah, dia terkandung dalam najis mughalazah. Jadi kita kena ingatlah benda-benda yang nak kita pakai itu mesti pastikan dia bersih, kerana dan boleh diguna pakai untuk kita melaksanakan ibadah. Ya. Baik, itu berhubung dengan penyucian najis. Sekarang cara kita berwuduk. Setelah tadi terangkan pada siri yang pertama tadi, wuduk ini kena menepati. Ada yang wuduk wajib, seperti kita nak sembahyang, itu wajib berwuduk. Begitu kita nak sembahyang misalnya, sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu, atau kita nak memegang Al-Quran resam Utsmani misalnya, yang lebih betul-betul Al-Quran, itu mesti wajib baginya melaksanakan atau mengambil air wudu. Itu sama kala, ada kalanya kalau kita ambil wudu jadi makruh dalam keadaan kita berbogel, kita boleh sah wudu kita dalam keadaan kita bertelanjang, sah wudu, tapi makruh hukumnya. Manakala itu, jadi dalam kita melaksanakan ibadah, kita kena jagalah. Kita kena wuduk tu, kita tutup aurat kita betul-betul, barulah kita ambil wuduk, baru dapat sunatnya. Perkara-perkara yang sunat, kalau kita ambil, ada mempunyai air sembahyang banyak, kita duduk di masjid iktikaf, ada air sembahyang, dapat sunat iktikaf. Tapi kalau kita duduk di dalam masjid, kita tidak ada air wudu, macam mana pun kita duduk lama dalam masjid, satu pahala pun tak masuk pada kita. Satu pahala pun tak ada masuk pada kita. Sebab kita duduk di masjid, makom yang bagus, tapi kita ni tidak ada air sembahyang, tidak bersih, maka tak adalah manfaatnya, kita dapatlah pahalanya langsung tak ada. Itu sebabnya kita kena tahu, duduk di masjid mesti kita ada air sembahyang. Dan manakala kalau kita duduk di masjid, kita bersembang hal-hal dunia pun juga menjadikan sebab, ya, amalan kita jadi lara, sia-sia. Tu. Jadi kita ingatlah, wuduk ni sangat penting, ya. Yang wajib kita gunakan syarat untuk kita menggunakan sembahyang, dan yang makruh apabila kita mengambil wuduk atau kita dalam keadaan berbogel, sah tapi makruh saja. Ya. Manakala sunat-sunat, kalau kita ada sembahyang, kita azan. Azan ni syaratnya mesti ada wuduk. Walaupun tak ada wuduk boleh azan, tapi tak dapat pahala apa. Langsung. Tapi kadang orang tak faham, dia azan, dia tak ada air sembahyang, dia azan juga, tak ada pahala 1 sen pun. Ya, rugi. Ya, yang dilaungkan begitu jauh tapi tidak mendapatkan manfaatkan pada dia. Ini tentang dalam fiqh, ya. Jadi kena ambil wuduk, itu syarat kita nak beribadah, ya. Wal wudu'i syaratil ibadah. Wuduk merupakan satu syarat untuk orang yang nak melakukan ibadah. Sama ada ibadah sembahyang ke, ibadah kita berwirid ke, iktikaf dalam masjid ke, itulah yang penting kita melaksanakan. Sebab itu, ya, air ini menunjukkan satu amat penting kegunaan kita bersama. Baru-baru ini kekecohan air, kekurangan air sampai 2 hari tak ada air, ya. Jadi kita beringat-ingatlah. Air kadang-kadang ada, kadang tak ada. Walaupun sungai itu penuh air, tapi penyaluran untuk ke pipe kita tak ada. Kita di Kuala Lumpur ni mana ada perigi, di masjid pun mana ada telaga, ya. Jadi kolah tak ada, penyimpanan air tak ada, harapkan semua dengan pipe. Ini yang jadi masalah. Ni kadang-kadang itu ada, kadang masjid ada mengadakan kolah yang besar,
jadi senang walau tak ada air pun. Tapi kalau kering langsung, air tak ada 2 hari 3 hari pun susah juga. Jadi kalau kita ya, kita kena istilahnya sentiasa beringatlah. Beringat. Kerana air ni punca segalanya. Dalam kehidupan kita ya, memerlukan air, penting air. Dalam kita nak sembahyang, kita perlukan air. Dalam kita nak makan, minum dan apa saja, kita perlukan air. Jadi kegunaan air ini dengan cara qanaah. Yang terlalu saya katakan, kita cari botol. Botol tu, botol yang besar sikit, yang harga RM1 lebih, RM5 lah, RM10. Satu botol besar tu kita lubang. Kita lubang, kalau kita dah lubang tu, kemudian kita masukkan air. Dimasukkan air, ditegakkan berdiri, dia akan mancut air itu pun dah cukup untuk kita mengambil air sembahyang. Ini innamal mubazirun bi amali syaitan. Jadi kita janganlah jadi orang mubazir. Kerana mubazir itu ada amalan syaitan. Sebab syaitan ni suka membazir. Jadi kita jadi insan yang betul-betul qanaah dalam kehidupan kita sentiasa ya, kesederhanaan. Jadi kita guna air. Kalau kita tak ada air pun, kita ada bersedia dengan botol yang kita lubang, kita masukkan air yang ada dalam simpanan kita. Kita masuk, bolehlah kita ambil wudu ya. Kita ambil wudu. Baik. Ini yang penting. Jadi kita nak tahu ya di antaranya bagi untuk kita menggunakan air yang bermanfaat. Jadi itulah kita perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian ini menjadi satu inspirasi, satu iktibar untuk pengajaran kita bersama. Yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, ada kelemahan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqali hadza, astagfirullahaladzim walakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.